Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi ruang bicara pada kali ini 26 November 2013. Kita tampilkan sekali lagi topik yang cukup penting untuk kita bincang secara bersama, pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Itu yang kita pilih pada kali ini dan kita mengharapkan anda juga akan turut serta bersama kami di talian 03 2059 4624 ataupun 03 2059 4625. Lontarkan apa saja yang bermain di minda anda asalkan ia bertepatan dengan topik yang kita pilih kepada kali ini, pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Dan tetamu yang kita bawa ke studio pada kali ini adalah yang berbahagia Datuk Akbar Ali, Setiausaha Kerja UMNO Melaka. Selamat datang Datuk. Kali kedua kita bersama Datuk Ya, saya. dengan persiapan yang begitu rapi, agak tebal buku-buku Datuk. Dan juga yang berbahagia Dr. Azmi Hassan, Geostrategis UTM yang bersama kita pada kali ini. Yeah. Semoga kita akan dapat mengungkapkan apa yang penting mengenai pemerkasaan ekonomi Bumiputera kali ini Dr. Ya, mungkin kita kali pertama antara dua kita. Mungkinlah. Saya ingat campur-campur dah jadi 10 kali lah. Baik Datuk. Saya nak bermula dengan Datuk. Kalau kita lihat dari segi apa yang kita perkatakan soal pemerkasaan ekonomi Bumiputera, apa yang Datuk faham dan Datuk letakkan sebagai teras utama dalam topik ini? Okey, pertama sekali biar kita orang kata preamble tu kena-kena dulu Ya. Pertama sekali dari segi usaha kerajaan, kalau kita ambillah cut off 1970 lah dulu supaya senang kita sebagai reference point. Ya. Dengan pengenalan dasar ekonomi baru tu, sebenarnya kerajaan telah berjaya sehingga ke akhir 1990 menurunkan kadar kemiskinan semua kaum. Ya. Kemudian meningkatkan pendapatan bulanan isi rumah semua kaum. Dan mengurangkan pengangguran, mengawal inflasi dan menjana pertumbuhan ekonomi. Dan yang lebih penting tu, dalam kalau kita kata basket of indicators, economic indicators, dapat juga berjaya merapatkan jurang pada tahun 1990 bandingan 70. Tidak ada rekod dalam dunia di mana negara dapat mencapai kejayaan ini dalam satu tempoh masa yang sama. Tidak ada. Tapi kalau Malaysia nak dikalahkan oleh satu negeri, Melaka. Kerana pencapaian Melaka lebih baik berdasarkan yang 5 indikator tadi. Jadi itu nak kita tekankan. Sebagai contoh, kalau kita kata kadar kemiskinan telah dapat dikurangkan daripada kira-kira 49-50% pada tahun 70 kepada 1.7% pada 2012. Yeah. Tetapi apabila dasar ekonomi baru ini tamat dan dia pergi kepada dasar-dasar lain, DPN, kawasan dan sebagainya, kita nampak keadaan itu macam nak berbalik-balik kepada keadaan asal. Yeah. Dan tanda-tanda ini sudah nampak sekarang. Dan mesti ada usaha untuk memastikan bahawa keadaan yang nampak nak menjadi buruk ini kita sekat, dan itu sebab agaknya yang amat berhormat Menteri antara lain memperkenalkan apa orang kata sekarang yang slogan popular sekarang ni, memperkasakan ekonomi Bumiputera. Yeah. Itu satu premis atau parameter yang mesti saya tegaskan. Yeah. Tapi yang kedua pula saya nak katakan, dalam usaha itu kerajaan khasnya Barisan Nasional yang berpaksikan UMNO ni tidak pakai pendekatan Robin Hood. Merampas satu orang kaya memberi pada orang miskin. Yeah. Dan juga mengikut apa yang Reagan kata, kita tidak membunuh orang kaya untuk menolong orang miskin. Dan ini ada dalam pantun Melayu. Kalau kita rangkumkan dengan pantun ini, kita tak hendak ke seberang. Kita hanya hendak ke kota. Kita tak hendak hak orang. Kita hanya hendak hak kita. Jadi ini kita nak pastikan bahawa usaha kerajaan sekarang ini nak memperkasakan Bumiputera bukan dengan niat untuk merampas harta bukan Bumiputera. Yeah. Malah semua akan dibangunkan. Jadi kalau ini kita pegang, barulah mudah kita berbicara untuk memperkasakan Bumiputera tanpa menimbulkan kebimbangan kepada bukan Bumiputera. Baik, itu permulaan yang baik Datuk. Saya nak terus kepada Dr. Azmi Hassan. Blok-blok pro pembangkang ada mengatakan bahawa pelan perkasakan Bumiputera ini dianggap retorik politik. Sejauh mana Doktor berpendapat
untuk menyanggah ataupun menyetujui apa yang diperkatakan ini? Jikalau plan itu dikatakan sebagai retorik politik, Datuk, maka DEB yang dimulakan 1970-an hingga 1910-an itu juga dikatakan retorik politik. Tapi dari segi statistiknya, DEB telah berjaya dikatakan bukan sahaja memperkasakan ekonomi Bumiputera, tapi juga kaum-kaum lain. Mereka naik seiring. Malah ekonomi kaum Bumiputera semasa era DEP lebih dikatakan jauh ke hadapan berbanding dengan kaum Bumiputera. Jadi DEP telah dikatakan sebagai satu statistik, satu wadah yang telah berjaya. Seperti kata Datuk tadi, walaupun Melaka telah menewaskan Malaysia, kalau kita bandingkan Malaysia dengan Republik Kongo, satu dua negara yang pada ketika itu keluar daripada jajahan British pada waktu yang sama. Tapi Republik Kongo kita tahu keadaannya jauh ke belakang dengan apa yang Malaysia ada sekarang. Ini adalah kerana dasar-dasar yang telah dikatakan dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi nak dikatakan retorik, kalau ianya retorik, kita tidak akan berada pada ketika hari ini. Kalau retorik, pembangkang mengatakan itu hanyalah sebagai modal politik mereka. Mengatakan kerajaan itu tidak mempedulikan kaum bukan Bumiputera, hanya mementingkan kaum Bumiputera. Itu asal-usul mengapa mereka katakan dasar itu dalam sebagai retorik semata-mata. Datuk, saya tahu Datuk bermain di fikiran Datuk tentang dasar ini. Mungkin Datuk nak kupas ataupun nak beri pandangan tentang dasar. Okey, terima kasih. Memang itulah antara lain yang wajar kita sentuh malam ini. Pasal lain-lain pengumuman program berbilion-bilion telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri pada 14 September lalu. Jadi pada saya, kalau kita nak memperkasakan Bumiputera yang mana kerajaan memainkan orang kata peranan utama, apa pun mesti bermula dari dasar. Kemudian barulah pelaksanaan dan sebagainya. Jadi kalaulah dulu dasar ekonomi baru itu betul, iaitu pertumbuhan disertakan dengan agihan. Dan apabila ianya sudah diketepikan, digantikan dengan DPN dan Dausah-Wasan, yang mana pertumbuhan ditekankan tetapi agihan tidak diberikan keutamaan yang sama. Maka apa yang dikatakan dulu distributive justice berlaku pada tahun 1990-an, daripada 70-an sampai 1990 masa DEB, tetapi apabila dasar itu sudah ditinggalkan dan ditumpukan kepada hanya pertumbuhan, maka apa yang saya lihat berlaku dan membimbangkan kalau tidak disekat sekarang ialah distributive injustice. Ketidakadilan akan berlaku kerana apa yang saya lihat terutama selepas 1990, jurang pendapatan, jurang kekayaan makin meningkat. Ini adalah kerana antara lain kerana dasar itu mungkin kurang tepat